Seperti yang kita sedia maklum, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita telah pun memutuskan melalui syarat State Security Meeting, jawatan kuasa kecil rantaian bekalan makanan yang dipengurusikan oleh saya dan timbalannya Datuk Seri Patimah. Kita diberi tanggungjawab untuk memastikan bekalan makanan asas seperti beras, gula, minyak, masak dan tepung adalah sentiasa mencukupi dalam tempoh PKP ini, termasuk pada musim perayaan yang akan datang. Perbincangan dalam masyarakat kita hari ini juga membincangkan berkaitan perkara berhubung dengan kapasiti dari segi logistik, pengagihan bekalan, mengenal pasti kumpulan sasaran untuk menerima bantuan makanan. Jawatan kuasa ini telah pun mengadakan mesyuarat dan saya ingin membuat pengumuman mengenai beberapa pendekatan dan strategi yang akan diambil oleh kerajaan negeri dalam memastikan bekalan makanan untuk rakyat Sarawak, terutama di kawasan-kawasan luar bandar dan pendalaman yang jauh dan sukar, tidak akan terjejas dan makanan sentiasa mencukupi semasa PKP ini. We want to ensure there is food on the table for everybody. Sebagai sebuah kerajaan yang prihatin, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri telah meluluskan peruntukan berjumlah RM16.4 juta untuk membekalkan makanan asas kepada golongan sasaran di seluruh Sarawak. Golongan sasaran yang dibekalkan dengan makanan asas ini akan ditentukan oleh Jawatan Kuasa Bencana Bahagian ataupun daerah dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan yang berkaitan, pusat khidmat setiap adun di negeri ini dan NGO yang relevan. Ianya boleh merangkumi terpulang kepada budi bicara Jawatan Kuasa Bencana Bahagian ataupun daerah ini berhubung dengan target group itu, sama ada ianya berasas kepada isi rumah dan bagi kawasan-kawasan pendalaman di luar bandar. Secara prinsipnya kita bersetuju untuk setiap isi rumah, isi rumah. Jadi in the urban area, in the city, in the town, kita juga telah pun memutuskan supaya mereka ini bekerjasama dengan pusat khidmat dan juga NGO serta jabatan-jabatan yang lain. Siapa yang harus diberi tumpuan, dan ini juga termasuk selain daripada senarai-senarai yang ada daripada Jabatan Kebajikan itu sendiri, termasuk juga mereka yang kehilangan kerja, yang terpaksa mereka duduk diam di tempat masing-masing dan mereka tidak ada kerja. So ini juga harus diambil kira.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Sarawak telah diminta untuk memastikan bekalan makanan mencukupi di setiap 800 buah pusat jualan atau kedai runcit, point of sales di seluruh Sarawak. Selain itu, harga makanan mestilah dikawal mengikut harga borong, dan semua pusat jualan atau kedai runcit ini dibenarkan beroperasi setiap hari dari jam 7 pagi hingga 4 petang. Ini point of sales. There are about 800 altogether, and mainly in the rural areas. Dan kita telah pun berusaha dengan kerjasama KPDN HAP Negeri Sarawak untuk memastikan bahawa setiap point of sales ini akan ada barang makanan yang cukup. Ada barang makanan yang cukup. Berarti mereka ada tempat untuk membeli barang makanan. Dan ini telah pun diusahakan dan saya telah pun dipahamkan oleh pengarah KPDN KK bahawa usaha untuk memastikan bekalan bahan makanan ini mencukupi in every point of sales yang ada sudah pun dilaksanakan dan akan terus dilaksanakan. Ini adalah untuk memastikan bahawa barang makanan itu ada. Saudara-saudari mungkin ada melihat video daripada satu kumpulan daripada song perkhidmatan ferry Boat Express dah dihentikan, kedai-kedai ditutup, ya. So all this in complying to MCO. Ada pun duit tapi tak ada tempat untuk mereka nak beli makanan. Keadaan di luar bandar berlainan dengan keadaan bandar di Kuching ke, di bandar-bandar besar di mana ada shopping mall macam-macam. Di luar bandar tak ada. Jadi ada pun duit tapi tak ada tempat untuk nak beli barang. Sebab itu kita telah pun memutuskan bahawa every point of sales ini kebanyakannya mainly in the rural areas harus dibekalkan dengan makanan. Harus dibekalkan dengan makanan yang mencukupi. Jadi kita telah pun minta supaya point of sales ini yang ada di luar bandar ini akan dapat beroperasi daripada pukul 7 sampai pukul 4. Ya. Semua transporters yang membawa bekalan makanan kepada point of sales ini akan dibenarkan oleh pihak PDRM untuk membuat penghantaran ke seluruh Sarawak tanpa sakatan. 800 semuanya di seluruh Sarawak. Kerajaan juga seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri akan meminta kerjasama pihak ATM, ya, Angkatan Tentera Malaysia, bagi penghantaran makanan khususnya ke kawasan luar bandar dan pendalaman yang jauh dan rumit seperti Belaga, Baram, banyak tempat di kawasan Baram itu, Bario, ya, berapa kawasan di
kawasan Sri Aman, di Kapit, di Lembang Lawas, seperti Berkelalan di Lawas tu, Long Sumado, Long Sukang. Jadi tujuannya ialah untuk memastikan barang-barang bantuan yang akan kita agihkan melalui peruntukan yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri sebanyak 16.4 juta ini, dan kita agih-agihkan mengikut ke constituency kawasan-kawasan Dewan Undangan Negeri kita, supaya barang-barang ini akan dapat dihantar kepada distribution center, the main distribution center. For example, like Mulu constituency in Bario. So the main distribution center will be Bario itself, di lapangan terbang Bario itu. Dan ini akan kita berharap akan dapat kerjasama daripada ATM, Angkatan Tentera Malaysia, dan ianya supaya dapat cepat kita nak edarkan barang itu. Dan kemudiannya barang itu akan diedarkan ke kampung-kampung oleh jawatan kuasa yang ditubuh di peringkat kawasan itu sendiri. Sebab keadaan kita ini keperluan untuk kita menghantar itu begitu tinggi sekali, dan dalam masa yang sama kita juga terpaksa akur dengan MCO ini. Jadi pengedaran itu untuk kawasan luar bandar macam Bario tadi, the food supply mainly from Miri. Jadi kalau kita nak gunakan jalan raya, jalan balak itu, ia mungkin mengambil masa, kadang-kadang sampai 1 hari lebih pun. Itu kalau cuaca baik, jalan bagus. Kalau tak, kita stuck on the road. Jadi dalam keadaan macam ini, efficiency in the delivery is very important. So kita berusaha untuk bekerjasama kalau dengan Angkatan Tentera. Jadi barang-barang daripada Miri hantar ke Bario misalnya dengan menggunakan heli, and then we just the main distribution centernya di Bario, dan begitu juga dengan di Berkelalan misalnya kita bawa melalui heli daripada Lawas, kawasan Los Mado, Long Sukang, and then the local community leaders will decide how to distribute it to the houses, to the villages, dan begitu juga macam Belaga misalnya. Belaga daripada Kapit kita terbangkan barang itu kepada Belaga, Sungai Asap, dan the local communities will decide how to distribute it. So begitu juga dengan kawasan-kawasan barang. Jawatan kuasa bencana bahagian dan daerah akan mengenal pasti pusat pengagihan. This is to be determined by the district and divisional disaster committee with regard to the distribution centers di setiap bahagian ataupun daerah. Jawatan kuasa ini akan bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan, pusat khidmat dan NGO yang relevan untuk memastikan pengagihan makanan diselaraskan dengan teratur dan kepatuhan kepada PKP. I hope all Sarawakians will abide and comply with the MCO so as not to jeopardize the objectives of the MCO. So please stay at home and be safe. Inilah cara kita. Yang penting ialah untuk kita nak memutuskan rangkaian
penularan penyakit COVID-19 ini. Dan inilah tanggungjawab kita. So this is our responsibility. Kita tahu memang susah, ya. Dan ianya memberi impact kepada kita semua. Tapi kalau kita sama-sama bertanggungjawab, sama-sama kita bersatu dan kita patuhi semua apa yang telah pun disyorkan oleh kerajaan selaras dengan PKP ini. Ini adalah untuk kebaikan kita semua. Untuk kebaikan kita semua. So, saya berharap kita akan terus sama-sama menjaga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negeri kita, negara kita ini. Dan itu terletak kepada kita semua. Terima kasih. Sampai ke cost of sales, berapa lama boleh bertahan dan berapa kali akan di-top up untuk satu telefon tersebut? Ya, kita telah pun sudah mengarahkan barang ini sudah ada yang dihantar kepada point of sale ini, dan ianya akan senantiasa dipantau dan usaha untuk memastikan there is sufficient food in every sale point ini akan kita laksanakan. Ya. Ya, buat masa ini memang adalah setengah tempat, ya. Misalnya di kawasan saya, ya, semalam pengagihan makanan terhenti sebab bekalan beras itu terpaksa menunggu daripada Sabah dan cuma datang pada pukul 5 petang semalam. So, but in general, the food supply is enough. The food supply is enough. Cuma mungkin ada disruption in terms of pengagihan itu. But in general, food supply is enough. Jadi sebab itu kita sebab dalam MCO ini kedai-kedai runcit pun tutup, kedai-kedai di pasar-pasar kecil tutup. Jadi pergerakan mereka pun dihadkan, dan disebabkan itu kita ini kebanyakan yang berlaku di kawasan di luar bandar. Tidak berarti food supply itu tak ada, cuma disebabkan oleh berbeza keadaan. Seperti di Kuching kita ada pasaraya sebenarnya. Jadi jadi sebab itu kita telah putuskan, ya, for every sale of point of sale ini dibekalkan dengan makanan supaya mereka tidak akan menghadapi masalah. Jadi secara umumnya bekalan makanan itu ada, ya. Cuma kita nak cuba in terms of the distribution itu, especially in the rural areas. But food supply is enough, so we want to enhance the distribution. Apa? Transporters, dia orang sudah ada transporters ini. Kementerian KPDN KK ini dia sudah ada transporters dia. So we are making use of these people.
total numbers for the transporter jumlah jumlah transporter yang terlibat untuk memenuhi kapasiti 800 TOS. Ya, sudah ada sebenarnya. Cuma we want to double dia punya itu capacity. Jumlah yang tertentu, Apa? jumlah tertentu transporter yang ada. So I do not know exactly the exact number, but I believe this is enough to cater for all these 800 point of sales. Ini sudah ada, sudah berlaku, sudah apa ni? Dia orang sudah ada kontrak transporters dia. This contract has been ongoing. Ongoing. Bukan untuk ini saja, it's ongoing for the last for the last 1 or 2 years already. They have a contract agreed with these people. So that you permit lah dengan 3A. Yeah. Oh yeah. Yang pengantaran ni tak bila atau pengantaran pemakanan ni keluar saja. Untuk point of sale ini sudah berjalan. Yang untuk agihan ni, ada setengah kawasan sudah berjalan, ya. Dan kita akan pastikan sekarang ini kita nak ambil detail-detail semua dalam masa 2-3 hari ini. Walaupun sudah banyak kawasan sudah berjalan, kawasan Datuk Nuruddin, Abdullah Saiful dan banyak lagi kawasan sudah di Kuching ini sudah berjalan, di kawasan saya pun sudah berjalan. Dan kita akan memastikan ini akan dilaksana sepenuhnya, ya, dalam masa terdekat ini. Dan kita sekarang ini mencari detail information mana lokasi untuk kita nak hantar itu for the main distribution center in certain areas, dan berapa jumlah volume quantity in terms of quantity to be supplied to certain area. Itu kita sudah tengah mengumpulkan information ini, dan kita akan pastikan ini akan dapat dilaksana dalam masa terdekat ini. Kalau boleh dalam 2-3 hari ini kita laksanakannya. Dan ini juga bergantung dengan disaster committee. We have to work together with these people. Dan saya juga ingin menyatakan di sini bahawa sekarang ini banyak, ya, terima kasihlah pertubuhan orang individu secara individu pertubuhan untuk membantu the frontliners, dan baca ada juga certain target group, dan untuk kebaikan semua kita telah pun menyarankan supaya pengagihan ini dibuat melalui dengan kerjasama district and divisional disaster committee, supaya pengagihan ini dapat dibuat selaras dengan arahan PKP ini, ya. Jadi yang kita buat pun yang sudah kita agihkan ini, kita buat macam di kawasan saya, di kawasan Nordin dan di kawasan yang lain ini. Kita buat dengan kerjasama jawatan kuasa bencana daerah, dan mereka mengagihkan bersama, dan kita tidak mahu ramai yang akan keluar. So kalau ramai sangat keluar, that will defeat the purpose. Jadi so kita mempunyai mekanisme sendiri how to distribute it in compliance with this MCO. So the best is to work together with the bencana daerah ataupun bahagian. Alright, cukup.
Terima kasih.